Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar Madam. Okey, PAD 350 untuk semua kelas lah. Okey, 5A sampai 5G. So, hari ini Madam telah nak buat satu rakaman lah tentang how you are going to answer PAD 350. As we know, the format keep changing. So, I would like to give sepatah dua kata lah supaya kamu tidak pening semasa betul-betul menghadapi final test yang bakal berlangsung nanti. Okay, so benarkan Madam share the screen lah. Okay. Alright. Alright. Okay. So this is it. Alright. Okay, Assalamualaikum. So datang kamu semua boleh mengikuti Madam untuk how to tackle PAD 350 paper. Okay, with Madam Nafadizah Johari ataupun kata Madam Eva Style lah. Okay, so as you know, Madam adalah lecturer in charge untuk kod ini dan insyaAllah lah sedikit sebanyak Madam tahulah okay, untuk memberi tips bagaimana nak jawab paper PAD 350 yang sentiasa bertukar-tukar format ya. Okay, untuk makluman kamu semua, PAD 350 tidak pernah melalui final exam. So bermaksud dia tidak pernah ada physical exam. Cuma pada zaman tahun 2020 start kita ODL, masa itulah pertama kali PAD 350 diperkenalkan di dalam sistem dan orang kata tak pernah final exam. So apa yang kita ada adalah paper semasa ODL. Okay, dan semester ini pun kamu pun ODL, so insyaAllah lah kita akan tengok macam mana. Alright. Okay, do you know? Okay, dah tahu ke bila kita akan ada paper? Okay, do you know that your paper PAD 350? Okay, paper is going to be held in 9 February 2022. So, 9 Februari antara yang agak awal juga sebab antara awal Februari pada hari Rabu 9 pagi sehingga 1 petang lah, so bermakna kamu ada 4 jam untuk menyelesaikan soalan dan kamu ada masa beberapa orang kata untuk deal dengan technical issues, contohnya original apa semua tu. Okay, so mari kita tengok. Okay, so apakah chapters? Okay, pada mulanya kita akan tengok kepada apakah chapters yang kamu akan fokus untuk final test. Okay, so chapter yang kamu fokus untuk final test adalah chapter 4, 5, 6 and 7. There are only 4 chapters yang akan masuk dalam PAD 350 final test yang akan berlangsung pada 9 Februari ni. Okay, so seperti mana kalau kita boleh recap semula chapter-chapter yang ada, seperti chapter 4 adalah tentang, ini yang tepi tu bukan orang kata nama sebetul untuk chapter tu ya, tetapi lebih kepada Madam punya macam kalau kita cakap pasal chapter 4 apa, chapter 5 apa. So chapter 4 lebih kepada actors ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam sustainable development, and then chapter 5 we have pillars of sustainable development. Okay, 3 pillars tu dia kupas-kupas lagi, ada SDG dan kita tengok SDG mana yang akan masuk. And then dalam chapter 6 kita akan tengok apakah barriers ataupun orang kata halangan lah dalam nak capai sustainable development. So dia ada politik, social, ekonomi, so kamu boleh tengok lah. Okay, and then chapter 7 adalah strategies and initiative for sustainable development. Okay, so apakah strategi untuk mencapai sustainable development. Okay, walaupun chapter 8 effort of Malaysia is not in the question set, tapi pandangan Madam lebih baiklah kamu faham juga ataupun study juga pasal chapter 8 supaya ini boleh digunakan untuk buat contoh-contoh di dalam esei kamu. Okay. Okay. Apakah bentuk soalan untuk PAD 350 ni? Okay, bentuk soalannya adalah essay questions. Okay. Suka untuk Madam nyatakan it's long essay questions actually. Tak tahu nak cakap long ataupun short, but each of the question is 20 marks. Okay, so we have 4 essay questions and you only have to answer 3 questions only. So daripada 4 tu,
akan 3 saja kamu jawab dan ini menjadikan total markah untuk final test kamu adalah 60 markah. Okey. Campur dengan 40 markah kamu punya assessment. So bermakna 60 campur 40 akan jadi 100 lah semua. So ingat 4 soalan, 3 saja jawab dan setiap soalan ada 20 markah. Okey, so madam percaya ramai yang rasa macam pelik lah madam 20 markah. Biasa kita kan 25 markah. Okey, so lepas ni kita akan tunjukkan pula macam mana kamu nak jawab 20 markah itu. Okey, macam nak tackle. Okey, 20 markah tu. Alright. So, macam mana agaknya kita nak organize essay content for 20 marks ataupun orang kata macam mana kamu nak dapatkan 20 markah ni. Walaupun 20 markah ni sebab madam percaya kalau 20 markah ianya macam kamu agak tak familiar. Kamu agak tak familiar dan macam mana mesti pelajar tercari-cari bagaimana nak position kan ataupun orang kata bagaimana nak memastikan nak skor 20 markah ni macam mana nak susun isi supaya berapa markah sebenarnya introduction, content and conclusion. Seperti mana yang kita ketahui still yang sama iaitu kita ada introduction, content where you answer the questions and then we will also have conclusion. So introduction 2 marks, the content is 16 marks and then the conclusion is 2 marks. So what is the good news? Good news ni adalah apabila markah dikurangkan bermakna kamu pun tak perlulah nak elaborate panjang-panjang sangat. Maybe it little less sikit lah nak bandingkan dengan 25 marks tu. So introduction kali ni bukan lagi 3 markah seperti yang kamu biasa, tapi ini lebih kepada 2 markah. Yes, it's 2 marks only. So macam mana nak buat introduction yang bagus? Kadang-kadang orang kata ada pelajar yang buat introduction tetapi dia kata sekadar buat, tak apalah dapat 2 markah. 2 markah je kot. Tapi sebenarnya tak semestinya kamu akan confirm dapat 2 markah jika kamu buat introduction. Why? Because 2 markah itu adalah orang kata depends juga macam mana kamu buat introduction. Sometimes ada yang buat introduction yang tidak relevan. Contohnya bila orang tanya what are the actors, jawab what is sustainable development. Kalau what is sustainable development itu sesuai untuk soalan yang chapter 1. Tetapi untuk soalan yang contohnya what are the actors, who is the actors of sustainable development, orang kata bolehlah kalau kamu jawab what is the meaning of actors of sustainable development. So it must be closely related lah, jangan terlalu jauh sangat. So bagi madam sebagai pemeriksa 3 to 4 lines of sentences would be sufficient to get 2 marks. Janganlah terlalu pendek 1-2 ayat saja. At least 3-4 ayat. Nampaklah cantik sikit untuk 2 markah dan mestilah berkaitan dengan soalan. Kalau ditanya 4 functions of sustainable development, bolehlah kamu beri maksud apakah sustainable development. Tapi kalau ditanya pasal benda-benda lain, make sure yang kamu tengok semula soalan tu dan jawablah, berilah introduction yang agak-agak sesuai, yang dekat dengan soalan tu. Alright? And then kita pergi kepada yang bahagian yang kedua, iaitu di mana di sinilah markah yang paling banyak. So suka untuk madam ingatkan yang bila buat soalan kamu kena macam jangan awal-awal buat komen panjang, lepas tu bila dah konten ketiga, dah keempat, dah tak ada idea. So make sure it's balanced lah. Balance antara satu sama lain. Kalau yang tu setengah page, yang tu pun setengah page. Maksudnya sama banyak supaya apa? Supaya tidaklah kamu mula-mula dapat 4 markah penuh dan yang lain-lain kamu dapat 2 ke 3 markah je. Sebelum ini madam percaya kamu biasanya buat esei 20 markah untuk konten, tetapi untuk yang ni 5 markah. 4 markah untuk satu paragraf. Jangan lupa untuk buat paragraf. Why? Sebab paragraf ni akan menyebabkan kamu separatekan antara satu poin dengan poin yang lain. Berilah poin sebanyak mana yang kamu sukalah, ataupun orang kata berilah poin yang sebanyak mana yang dikehendaki. Kalau dia minta 4, beri 4 walaupun kamu tahu 10. Sebab apa? Sebab kalau kamu buat 10 pun ianya tidak akan dikira, dia hanya kira berapa banyak yang dia buat tu. So jangan membazirkan masa dengan meletakkan poin-poin untuk nampak panjang.
it's useless actually. Okay, and then formulanya seperti biasa, point yang betul ditambah dengan elaboration yang sesuai dan relevan, dan buatlah examples. Ini akan menjadikan kamu boleh mendapat 4 markah. So 4 markah tak banyak as compared to 5 markah. So elaborate lah. Elaborate yang relevan. Elaborate, gunakan bahasa Inggeris yang bagus. Okay, jangan terlampau copy paste sangat. So tulis, write with your heart. Itu madam punya nasihat. Jangan terlampau copy paste. Mentang-mentang lah ODL, kamu pun ambil segala macam dalam apa? Dalam modul, lepas tu kamu pun letak je ataupun dalam internet ke mana-mana kamu jumpa. Okay, jangan. So tulis, type apa yang kamu faham. That's why it's very important you study first before masuk final test lah. Okay, dan datanglah kepada conclusion. Sometimes kita tak tahulah kenapa ada pelajar yang sengaja tinggalkan conclusion, sama ada dia terlupa ataupun tak ingat. Okay, bila long essay 20 marks ataupun 25 marks, 20 marks kamu kena ada conclusion. Okay, so kat conclusion ni ramai student yang macam tak faham apa nak buat. Sometimes okay, dia just tulis je balik jawapan yang dia write balik and then ditinggal je. Okay, sebenarnya itu boleh membuatkan kamu dapat 1 markah saja. So what is a good conclusion? Okay, conclusion adalah where the students write ataupun orang kata summarizekanlah, conclude the entire answer. Katakan 4 actors of sustainable development. Orang kata NGO, government, okay. Lagi orang kata world organization macam UN, and then regional organization sekali lah tu, and then civil society. So kamu macam okay, there are 4 actors, macam tu kamu write balik ataupun kamu conclude balik, tu kamu summarizekan balik. So yang sepatutnya kamu letak adalah kamu repeat semula all points daripada keempat paragraf yang kamu dah buat dalam bahagian content. Lepas tu kamu punya genuine opinion, maknanya opinion kamu yang betul-betul original, okay, original on the subject, okay, answer of the questions. Okay, so maknanya in my opinion the 4 actors really help in pursuing the sustainable development. Katakan macam, so barulah kemas, barulah nampak kamu punya orang kata pendapat. Maknanya kamu cuba untuk kebatlah kat sini. Okay, jangan semata-mata untuk meniru ataupun ambil je dalam modul atau mana-mana nota atau mana-mana dalam internet. Okay, so your genuine opinion. Okay, maknanya opinion kamu yang betul-betul original lah tentang the subject lah. Okay, subject tu maksudnya core ataupun key questions of the questions lah. Okay, key point of the questions, apa yang dia nak tu. Alright. So exercise, okay, bila bercakap pasal exercise, yes, okay. Exercise operative before you really face the actual test is crucial. Yes, betul. Kenalah buat exercise. So, suka untuk madam cadangkan kalau kamu buat exercise dekat dalam modul yang madam berikan tu. Kat belakang tu kan ada kan. Try buat. Jangan macam terlalu enak, terlalu seronok kan sebab ODL. Okay. Study dan kamu kena study. Okay. So, try to jot down. Walaupun kamu macam tak nak buat essay terus, aku try lah buat essay 1 paragraph so that kamu tahu nak set time. Okay. 4 jam tu lama tapi kamu kena faham kan, kamu kena letak dekat dalam original lagi. Okay, so nanti madam akan beritahu lah macam mana nak gunakan original tu. Okay, so maknanya kamu practice guna modul madam tu. Okay, soalan passes dalam sistem library memang tak ada, tapi try lah. Okay. Okay, as the saying goes, practice makes perfect. Yes, bila kamu practice, kamu akan lebih sempurna bila nak buat sesuatu. Okay, so especially untuk City Final Test pun betul. Okay, try untuk dapatkan sebanyak mana past final test sample supaya kamu tahu macam mana bentuk soalan tu. Tetapi untuk PhD350, this semester is new format. Itulah kadang-kadang yang tak sedap tu kan, asyik new format je. Okay, kalau yang dulu lagi senang. Okay, true and false je and then multiple choice question. So now Sam lepas start essay and then Sam ni pun start essay, tapi saya lepas dengan Sam ni soalan yang masuk adalah tidak sama. Right? Okay, so madam tunjukkan pada kamu, madam rasa yang ni pun kamu tak dapat pun dalam
Tak tahulah, Madam pun tak pasti dalam EQPS, tapi ini adalah soalan untuk Julai 2021 yang mungkin kamu boleh tengok-tengok. Okay. So, semester yang lepas, semester yang mula-mula PhD 350, orang kata di dalam bentuk essay lah. Okay, sebelum ni macam yang cakap tadi, di dalam bentuk multiple choice question and true and false question. So, still lagi diberi masa 4 jam. Okay, so seperti biasa, masa dulu lain lah. Okay, part A ada, part B ada. Sem ni tak ada part A, part B. Okay, so itu berbeza lah. Okay, so cuba kamu tengok apakah soalan yang masuk. Okay. So dengan identify two political obstacles of sustainable development, A, and B, elaborate on any three aims of good health and well-being for people in the sustainable development goals. Okay, actually dua soalan yang dalam satu A dan B ni adalah daripada dua chapter yang berlainan. Tersahabat chapter 6 and chapter 7. So the first one is you have to, tengok soalan kamu kena cakap kat diri kamu, okay ni chapter mana? Because barulah tahu, senang dah nak rujuk. Alright? Okay, ni tapi soalan dah tak sama macam ni lah. Tahu part A, part B ni memang tunjuk sampel soalan yang macam dulu. Alright? And then untuk part B, dia ada pula part B, you have to answer berapa tadi dia cakap. Okay, part B kena jawab 3. Part A answer semua ni semua. Yang ni kena ada 4 soalan, jawab 3. So seolah-olahnya SEM ni hanya tinggal part B saja. Ada setiap satunya ada 20 markah. Bukan lagi 25 markah. Right? Okay. Kalau kamu tengok, okay, soalan question 1B, dia pergi kepada chapter pertama, define sustainable development, and then highlight 4 importance of sustainable development. So kamu kena faham ataupun kamu kena tackle dah, oh ini adalah soalan apa? Soalan chapter 1. So maknanya bila kamu dah masuk exam tu, kamu dah tahu dah ini chapter mana. Thank God kita ODL. Kadang-kadang kan, okay, soalan yang masuk bukan soalan yang terlampau clear macam ni ataupun terlalu, okay ni okay. So sebenarnya Madam nak tunjuk pada kamu yang okay, kita ada modul. Okay, so dulu Madam memang wajibkan pelajar untuk tak nampak okay, wajibkan pelajar untuk tak nampak warna putih ke warna apa ni, untuk ada modul ni. Okay, sebab apa? Sebab senang untuk rujuk lah, ada hard copy. Okay, so soalan yang pertama kat sini jelas chapter 1, and then question 2 discuss with relevant example for characteristic of boom bust town. Ini model chapter 3. Okay, so untuk question 3, 4 roles of United Nations in supporting and promoting sustainable development, chapter 4. Tapi dia fokus pada United Nations. And then 4, environmental protection in sustainable development. So ni macam apa? Chapter apa? Okay, so kalau chapter tu macam kamu tak tahu mana, jangan jawab. Okay, jangan memandai-mandai nak jawab. Okay, kalau kamu tengok sini soalan memang agak strict je lah. Okay. Okay, so try kamu tengok apakah jawapan untuk soalan-soalan ni. Tapi kalau kamu tengok yang ni lebih kepada chapter atas-atas kan. Okay, so now let's look on how examiner marks your paper. Okay, suka untuk Madam ingatkan sekali lagi yang untuk yang akan soalan yang ni kamu hanya perlu fokus pada chapter 4, 5, 6, 7. Okay, 8 tu bonus lah kalau kamu tahu, sebab kamu akan boleh buat final, kamu boleh buat contoh lah. So 1, 2, 3 tak masuk, so tak payahlah kamu nak hafal apa orang kata model-model. Just fokus pada ni. Bagaimana chapter yang bawah ni agak mudah sikit lah. Alright, so hafal, baca dan fahami. Alright, okay. So sekarang ni Madam nak bagi kamu tengok macam mana, okay, macam mana nak jawab ataupun orang kata melihat kepada salah satu paper lah. Okay, macam mana Madam dan kawan-kawan drive dah menanda kertas actually. Okay, ini bukan Madam dengan kawan-kawan lah, Madam je lah sebenarnya. Okay. Okay, sign ini tak payah sebenarnya. Okay, so Madam tengok. Alright. Ni Madam bagi sampel betul tau. Tapi ni sampel actually sampel daripada pelajar yang
lupa nak tulis nama, jadi mana gunakanlah. Okay, so supaya tak tahu sikit lah. Sample of students answer. Okay, tengok. Okay, bila macam ni, student ni memang dihantar semata-mata macam ni, tidak ikut template lah. Ini midterm test tak ikut template yang medium berikan. So ini memang sebenarnya menyakitkan hati lah juga sebab kita dah sediakan template. Why you don't use the template? Okay. Tengok eja question pun salah. Ini sebenarnya akan menjadi orang kata bila salah-salah macam ni pesyarah akan atau examiner akan rasa geram lah juga kan. Okay, kenapalah macam ni. Okay. So question 5. Ini midterm test actually. The term NGO, so dia buat introduction stand for non-governmental organization and includes a variety of organizations such as private or voluntary organizations, civil society organization, and non-profit organization. Okay, alright. Usually, NGO are defined as organizations that pursue a public interest agenda rather than commercial interest. NGO are a complex mixture comprised of alliance and rivalries, business and varieties. Okay, and the funding comes from various sources and the okay, kalau macam ni, kalau untuk skala 2 markah, yes, Madam boleh bagi 2. Okay, kalau untuk skala 3 markah pun boleh sebab ianya panjang dan agak orang kata penuh lah. Okay, ayat dia pun tidaklah orang kata terlampau ni sangat. Okay, terlampau teruk sangat. Okay. The first non-governmental organization is social development. As we know, NGO plays. So what is the, apa yang dia maksudkan tentang social development? So sepatutnya Madam nak jawapan dia adalah berkenaan dengan NGO ataupun berkenaan dengan contoh-contoh NGO. Soalan ini sebenarnya soalan bonus di mana kamu semua perlu menjawab ataupun orang kata perlu inilah maknanya orang kata yang macam kita buat assignment tu, so beritahulah. Okay, kan kita tengokkan 4-5 NGO, so patutnya letak saja. Okay. What has okay. For example, Earth Higher. Ni macam okay, dia macam letakkan soalan, okay, letakkan jawapan, okay, berdasarkan kepada faction pula social development. Sepatutnya teruslah pergi kepada pertubuhan Kasino Lofa ke, Worldwide Fund ke, okay. Bila tengok macam ni, pensyarah mula rasa macam tak, bukan tak ada mood nak baca, tetapi orang kata macam dah agak tersilap lah. Okay, tapi kita pun tengok lagi, as we all know, NGO plays an important role in global science development. The work of AIS has helped facilitate human development achievement as measured by the UN Human Development Index. One of the main strengths of NGO in their ability to maintain institutional independence and political integrity, although in many cases, failure to maintain integrity and autonomy. Okay, so macam kita tersilap. Okay, tapi kita tengok pada Earth Year. Okay, so dia dah keluar dah satu contoh. Okay. Okay, so kalau macam ni kan dah salah ni, and then kita hanya jumpa jawapan dia di bawah-bawah. So dalam macam ni kita hanya boleh bagi dalam 2 markah saja. So kalau untuk soalan yang bersifat ni mungkin boleh 1,5 ke 2 ke. Okay. The second NGO is sustainable development. Peliknya lah. Okay, so jawapan ni agak salah sebenarnya. Apa besar pula, buatlah benda lain. Okay. SVNO. Kita case where company fail to control. Then what that, for example, we can see about H2Go. Okay, yang ni baru kita nampak contoh NGO yang ada. Social media macam tanda macam ni boleh salah, tapi kita akan rasa macam CM pula. Okay. Dia salah tackle soalan. Alright. And then the third non-governmental is sustainable consumption. Okay, pelajar ni dia macam cuba untuk letakkan, dia groupkan pula NGO tu. Okay. Okay, so macam ni, okay, tak apalah, maybe ini cara dia jawab. Okay. So dia pun baca. Okay, so daripada awal-awal kita nampak dah World Wildlife Fund.
Okey lah, bolehlah bagi 3 dah. Okey. And then the fourth non-governmental organisation that participate in pursuing sustainable development is sustainable community development. Okay, bukan ini jawapan yang Medan nak sebenarnya. Yang dia bercerita pasal jenis-jenis NGO tau. Yang ni langsung tak ada contoh NGO. Dah macam mana takkan Medan nak bagi kosong. Dah Medan bagi 1 lah. Okay, upah menaik tapi sayanglah. Okay, so tengok pada in conclusion. In conclusion, NGOs in Malaysia have apparently played their role proactively in address all issues in Malaysia. The role of NGOs in dealing with problem for all is very important and become a bonus if the NGO carry out. Okay. At the same time, okay, bolehlah yang ni. Cuma kalau kena tambah, orang kata pendapat sendiri pun bagus lagi lah. So, tekan ni 2 markah. 2 tambah 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 per 20. Kalau untuk ni lah, banyaklah juga sebenarnya ni. Okey, so banyaklah juga sebenarnya. Tapi sebenarnya, orang kata, lah, itu pun mujur lah. Sebenarnya kamu kena betul-betul tengok soalan. So kalau kamu tengok pada soalan ni sebenarnya, term test kan. Answer scheme okey, ni dah ada dah answer scheme dia sebenarnya. Any NGOs from students assignment or not? Tak kisahlah. WWF ke, Pertubuhan Agama Sinanova ke, Ibit Liu ke, apa-apalah assignment kamu buat. Itu sebenarnya jawapan dia. Tapi student pula tersalah jawab. Okey kan? Okay, tapi tak apalah. Okey, yang tu ni masalah yang serius lah, masalah tersilap orang kata macam ni nak cakap, tersilap tackle soalan. So markah dapat pun. Tapi macam pensyarah ni dia akan cuba juga mencari markah-markah untuk diberi kan. Mencari relate juga. Okey, tapi macam nak dapat full mark tu susah lah. So kehilangan 8 markah. So macam mana kan? Tapi yang dia puji satu adalah the way they justify dia punya apa? Ni macam lurus je, kemaslah, kekemasan tu ada. Okay, paragraf, kepanjangannya tu kira okey lah, tak terlalu pendek, tak terlalu panjang. Okay, in conclusion macam daripada segi kepanjangan tu just nice. Okay, cuma kalau letak page number, apa semua. Dan paling penting ikutlah template yang pensyarah beri. Bila macam ni pening kepala. Alright. So, okay, kita sambung kepada tu. Medan harap kamu ambil iktibar lah. Okay, itu adalah mistake yang orang kata pelajar selalu buat. Okay, tanpa sedar. Okay. So Medan bukan nak mengaitkan sesiapa nama tiap, tak ada kan. Tapi itu betul-betul paper midterm test baru-baru ni. Okay. Okay, apa lagi tips yang Medan boleh beri adalah please do not copy paste the whole sentence from internet or module ataupun notes given by lecturers. Medan tahulah, Medan yang type notes ni. Kan, Medan pun ambil kat internet juga. So janganlah tiru bulat-bulat. Tulis, ambil sikit-sikit, tak apa. Okay. Okay, examiner ataupun yang juga pensyarah kamu akan lebih appreciate jika kamu gunakan kamu punya word sendiri. Maknanya kamu boleh mengolah sendiri ayat kamu. Itu bermakna kamu faham. So kita tak agak-agak untuk panggil markah penuh. Okay. Jangan menggunakan words yang terlalu bombastic. Okay. Because we know that it comes from internet. Kita tahulah tu, ni mesti copy paste. Dan jangan terlalu pendek sangat sebab ini akan bawa kepada markah. Rasa pendek okay, buatlah betul-betul. Okay, kita ada masa 4 jam kan. Dan gunakan modul dan PowerPoint yang diberikan untuk study. Alright, itu adalah tips Medan. So Medan harap kamu semua berjaya, kamu semua dapat buat dengan yang terbaik. Selamat berjaya Medan ucapkan. Minta maaf yang terpaksa ganti kelas kat sini. So Medan harap kamu semua akan orang kata buat yang terbaik. Alright, buat yang terbaik untuk PTM kosong. Minta-minta lah ini antara paper yang kamu boleh dapat. Okay, 3 soalan saja.
3 soalan saja, satu soalan 20 markah, please score it 18 ke 20, 17 ke 22, at least atas 15 lah insyaAllah. Okay, kamu dapat A. Untuk yang menunggu carry mark madam, nanti madam akan buatlah carry mark tu. Okay semua, sampai berjumpa lagi. Kita doakan, okay dah nak grad kan, doakan semuanya baik-baik aja. Okay, jangan lupakan madam dan pensyarah-pensyarah lain dan semuanya. Okay semua, Assalamualaikum.